Hai guys, apa khabar semua? Saya Chef Sherson, host anda. Hari ini kita akan membincangkan tentang penggayaan makanan secara pro. Dan dalam modul ini kita ada 3 tajuk utama. Yang pertama adalah pengenalan penggayaan makanan, di mana saya akan menunjukkan anda cara-cara untuk menghidang seperti seorang chef. Yang kedua adalah cara-cara memasak secara pro. Sebab untuk mendapatkan penggayaan makanan yang cantik, ia bermula dengan teknik memasak yang betul. Dan yang ketiga, cantik di mata, cantik di skrin, di mana saya akan menunjukkan anda cara-cara saya merakam video resepi. Alright, jom kita mulakan. Alright, so langkah pertama untuk masak seperti seorang chef adalah plan. Saya biasa mulakan dengan 3 kategori, iaitu bahan, rasa dan juga cara memasak. Kita harus menentukan bahan utama dan juga bahan-bahan sambilan yang sesuai dimakan bersama. Kemudian adalah rasa. Kita nak menentukan rasa yang kita nak mencapai. Dan kita harus menentukan cara-cara memasak untuk mencapai rasa-rasa yang kita nak. Dan akhir sekali adalah untuk membuat senarai bahan-bahan yang kita perlukan. Okey. Nah, untuk mendapatkan hidangan yang sedap, dia bermula daripada cara kita memilih bahan. So, misal katanya kalau brokoli ke apa-apa sayur yang kita nak gunakan, bila kita pilih sayur itu, kita kena pastikan kita pilih sayur yang nampak cantik. Dia tak ada lebam di mana-mana, it's nice and perfect. Sebab kalau sayur itu dah lebam, maksudnya sayur itu dah tak fresh. So, dia memang tak mungkin kita dapat memasak sayur yang tak fresh, jadikan dia sedap. Alright, so sama dengan macam misal kata bila kita pilih tomato, kita nakkan tomato yang dah masak supaya kita dapat full flavor daripada tomato itu. Kalau kita gunakan tomato yang tak masak, dia color dia tak cantik, dan juga rasa dia lebih masam daripada manis semula jadi tomato itu. So those are some tips yang anda boleh gunakan bila anda memilih bahan-bahan untuk memasak. Alright guys, so resepi yang saya akan tunjukkan anda hari ini adalah chicken chop bersama dengan mashed potatoes dan juga broccoli. Bahan-bahan yang anda perlukan untuk resepi ini adalah okey, so untuk chicken chop kita, pertama sekali adalah untuk kita perapkan ayam. Okey, so kita ada ayam di sini, tapi sebelum saya perapkan, biasa kalau orang makan chicken chop, rupa dia nampak macam ni kan. Macam ni saja. Tapi sebab kita nak bagi dia nampak macam pro, saya akan mengubahkan bentuk chicken chop ni supaya bila dihidang nanti orang akan macam wow. Okey, so apa kita kena buat adalah saya nak bukakan atau lebarkan chicken chop ini, dengan cara potong tempat-tempat yang tebal itu, kita potongkan supaya kita boleh bukakan dia. Okey, nah knuckle ni, ini dipanggil knuckle dia, saya akan potong keluar. Now, so apa yang kita akan buat adalah kita akan rollkan chicken chop ini begini, supaya bila kita hidangkan nanti dia akan nampak gourmet. Orang kata chef-chef ni suka katakan cara yang gourmet, supaya dia lain daripada yang lain. Alright, tapi sebelum kita nak rollkan dia, kita sekarang harus perapkan dia. Kita akan memerapkan dengan sedikit serbuk bawang putih, cracked black pepper. Ini adalah perapan yang memang sangat-sangat simple tapi full of flavor. Okey, gunakan tangan, kita rub it all around. There we go. Belakang juga, pastikan everywhere dia rata. Alright, now bila kita dah ratakan dia, kita roll. Okay, bila kita dah roll, sekarang kita perlu ikatkan dia supaya dia mengekal bentuk ini bila kita memasak. Okay, untuk memastikan dia kekal bentuk dia, saya akan menggunakan sedikit tali. Tarik panjang sikit tak apa, kalau lebih kita boleh potong, kalau pendek susah sikit. Nah, tali ni kita letak di belah bawah. Dan di sini kita ikat mati. Belah atas. Nah, okey, kita dah pastikan yang belah depan ni dia kekal shape itu. Now kita ke bawah. One more time, overlap. Then we go under. Turun ke bawah. There we go. Cantik. So, nampak? As you can see, dia akan kekal bentuk itu. Kita buatkan beberapa kali supaya ayam ni
ya, bentuk dia kekal. Last sekali, same thing at the end. Dan di hujungnya kita boleh ikat matilah supaya dia tak buka, ya. There we go, nice. So yang lebih seperti mana saya kata tadi, kita boleh potongkan. And there we have chicken chop. Bila kita dah masak nanti, bentuk dia akan kekal begini. Alright, so selepas kita dah ikat ayam kita dah, sekarang kita nak wrapkan dalam cling film. Tarik yang agak panjang. Okay, now ayam kita letak dekat tengah-tengah, dan cling film ni sekarang kita nak rollkan dia. Okay, nampak macam ni, macam buatkan sausage. Okay, there we go. Dan bila kita dah roll, ya, sekarang saya nak ikat belah atas dan ikat belah bawah juga. Ini adalah juga untuk memastikan bukan saja bentuk dia kekal, tetapi juga rasa dia, segala-gala jus-jus ayam yang manis tu akan kekal di dalam cling film ini. Alright, itu akan memastikan dia lagi flavorful juga. Okay, so selepas kita dah wrap dengan cling film, saya nak wrap pula dengan aluminium foil. Okay, dan tujuan kita wrap dalam aluminium foil adalah untuk protecting the chicken, ya, bila kita rebuskan dia nanti. Same thing, buatkan dia macam candy. Okay, roll di belah tepi dan juga kita lockkan dia begini. There we go, nice. Sekarang kita nampak ayam kita dah jadi macam bentuk sausage yang tebal. Okay, so this is it. Kita letakkan ke tepi dan sediakan bahan-bahan lain. Sementara ini akan diperak. Untuk mashed potato, pertama sekali kita kena kupaskan kita punya potatoes. Pastikan tak ada kulit yang masih ada untuk mendapatkan mashed potato yang cantik. Alright, so selepas kita dah kupas kentang kita, ya, kita kena lihat kalau ada part-part yang lebam sikit, kita kena buangkan dia. Okey, kadang-kadang kentang ni kita tak nampak dari bahagian luar, ya, sampai kita dah kupas baru kita nampak bahagian-bahagian yang dalam. Kalau ada hitam-hitam, kita potongkan keluar. Okey, so selepas kita dah trim dah kentang kita potongkan kepada dadu. Okey, sebab kita buatkan mash, so lebih kecil kita potong kentang kita, lebih cepat dia akan memasak. Okey, selepas kita dah potong, kita nak masukkan ke dalam air. Ya. There we go, nice. Bila kita masukkan ke dalam air, dia akan mengelakkan daripada kentang kita berubah warna menjadi hitam, dan juga sekali dia akan cucikan juga kita punya kentang. Alright, kentang. Dan sekarang kita mulakan dengan broccoli. Okay, broccoli, apa kita akan buat dengan broccoli ni adalah kita akan grillkan broccoli ni. So kita nakkan potongan broccoli yang cantik supaya dalam hidangan kita dia pun akan nampak cantik nanti. Trim, apa saya suka buat adalah trimkan supaya hujung dia nampak tajam, ya, nice and sharp. Ini akan juga menjadi satu design, so bila kita hidangkan nanti broccoli itu akan nampak cantik. Segmentkan broccoli kita kalau dia terlampau tebal. Sekarang kita nak merebuskan kentang kita untuk membuatkan mashed potato. Okay, inside, there we go. Alright, so kentang dah masuk, kita nak rebuskan dia sampai kentang tu menjadi nice and empuk, ya. Okay, so sekarang kentang sedang direbus, kita nak sekarang mula rebuskan kita punya ayam. So di sini saya ada air yang sedang berenih. Kita masukkan ayam kita. There we go. So kita akan rebuskan ayam ni untuk lebih kurang 15 hingga 20 minit. Ini terpulang kepada saiz ayam kita. Kalau peha tu tebal, ya, besar, kita mungkin perlukan lebih sedikit masa. Alright. So kita masukkan belah ni, kemudian dari masa ke semasa kita akan flipkan dia. Alright. So sekarang kita nak check sama ada kentang kita dah lembut belum. Nampak? Nice. So sekarang kita nak keluarkan kentang itu daripada air dia. Okay. So kita perlukan tapis dan kita nak tapiskan kentang kita keluar. There we go, nice. Dan kembalikan kentang kita atas tapis itu, sebab kita nak gunakan tapis itu untuk mashkan kita punya kentang. Okay, so dengan menggunakan sudu, kita cuma lenyek
ikan kentang ini. Ya, ini satu teknik yang chef menggunakan untuk mendapatkan mashed potato yang memang sangat-sangat smooth. There we go. So anda boleh lihat kentang dia jatuh di belah bawah. Ya, kita gunakan sudu scrape kentang-kentang yang keluar ni. Okey, so apa yang kita ada sekarang dalam ni adalah kentang yang telah dilenyit-penyitkan. Now, kita akan tambahkan beberapa bahan dalam ni. Kita nak tambahkan butter sikit dengan cream. Masukkan sedikit cream dan masukkan butter. Okey, kacaukan semua ni sekali. Kita kena buatkan ni masa kentang tu masih lagi panas supaya butter tu akan melt into the potato. Now, of course kita tak boleh lupakan garam. There you go. Ini sekarang kita dah ada mashed potato yang sangat-sangat creamy, sangat-sangat delicious. Rasa? So good. Okay, selepas kita dah masukkan butter, cream dan juga garam, sekarang saya nak masukkan sedikit parmesan cheese. Okay, ini akan memberikan rasa yang lemak kepada kita punya mashed potato yang memang sangat-sangat sedap. There we go. Nice. Lepas kita dah masukkan cheese, kacaukan semuanya sekali. Okay, so sekarang mashed potato kita pun dah siap, ready to be served. Alright, so setelah lebih kurang 20 minit, ya, saya nak keluarkan kita punya ayam. Okay, bila kita dah keluarkan ayam, kita nak bukakan dia punya aluminium foil. Hati-hati sebab dia panas. Okay, pusingkan dia. Alright, there we go. Nice. Ya, anda lihat ayam tu pun dah masak. Dan bukan saja ayam tu dah masak, dalam ayam ni, dalam cling film kita ni ada jus-jus ayam yang kita akan gunakan untuk membuatkan sos yang sangat-sangat enak. Now, transfer to a plate sebab kita tak nak hilang jus-jus yang ada tu. Potongkan cling film. Look at that juice. Oh. Ini adalah jus ayam seperti chicken essence, ya, sebab tak ada campurkan air. Ini pure chicken juice yang sangat-sangat manis rasa dia. Just squeeze out ayam kita. Ui, panas. Hati-hati sebab kita tak nak koyakkan kulit ayam. Alright, kulit ayam tu akan nampak sangat-sangat cantik nanti bila kita pan fry akan ayam kita. Nice. Now, penting sekali yang kita rehatkan ayam ni, bagi dia sejuk dulu sebab bila dia panas, ya, dan kita pan fry ayam tu, kulit tu akan pecah. So, let it cool, let the skin dry up. Kita nak kulit dia kering sebentar supaya bila kita pan frykan dia nanti kulit tu akan menjadi nice and crispy. Okay, so now kita dah sedia untuk gorengkan atau pan fry kita punya ayam dan juga bahan-bahan yang lain. Okay, so kita perlukan sedikit minyak. Swirl the pan around, ya, supaya minyak tu meliputi pan kita. Dan now saya akan masukkan ayam. Dan juga kita akan masukkan juga kita punya broccoli. Dan juga tomato. Ya, tujuan kita buat ni adalah untuk memberikan colour yang cantik kepada ayam itu supaya kulit dia nice and crispy. Ya, kalau kita hidangkan begini saja dia nampak pale, ya, sebab ayam tu direbus bukannya digoreng. So untuk broccoli kita nak buburkan sedikit garam. Taburkan sedikit garam pada broccoli dan juga kita punya tomato. Very nice. Ya, kita nakkan colour yang cantik, char yang cantik sebegini. Kalau anda boleh nampak, broccoli kita ada color, nice color, brown. Ya, so itu yang kita nakkan. Tomato kita flip from time to time. Ayam pun, there we go. Nampak, color dia nice golden, crispy. Itu yang kita nakkan.
Api jangan besar sangat sebab kalau besar sangat dia akan cepat hangit ya. So api sederhana, medium heat. Ya, kalau brokoli tu dah masak, color dia akan berubah menjadi nice and dark. Okay, so itu satu tanda yang brokoli kita dah masak. Putar-putarkan ayam kita, ya. Turn it around supaya kita dapat brownie yang even, sekata. Okay, tomato dah boleh keluar. Ayam dan juga brokoli pun dah siap. Alright, now, so kita dah sediakan semua bahan-bahan atau semua komponen untuk hidangan kita. Now, what we're going to do is the sauce. Okay, so pan ni kita nak bersihkan sedikit. Gunakan tisu, lapkan dia saja. Now, jus-jus yang kita simpan daripada ayam tadi akan menjadi sos kita yang memang sangat-sangat sedap. Tapi sebelum saya masukkan jus ni, saya nak masukkan butter terlebih dahulu ya. So api saya dah tutupkan sebab kalau api tu besar sangat ataupun pan tu panas sangat, butter tu akan hangit. Butter in sekali dengan jus-jus ayam kita. Kacaukan semua sekali. There we go. Tambahkan sedikit air. Kacaukan semuanya sekali. Dan di sini kita dah ada sos yang memang sangat-sangat sedap. Chicken juice, butter, full of flavor. So di sini saya ada 3 pinggan yang berlainan. Okay, saya akan mulakan dengan pinggan ini. Pinggan ini ya, dia nampak cantik sebagai pinggan sahaja, tapi masakan kita tone dia gelap sikit sebab kita pan fry. So kita boleh nampak pinggan ni pun color dia gelap. Bila color dia gelap dan masakan kita tone dia pun gelap sikit, makanan kita tidak akan menonjol ya dengan menggunakan pinggan ni. Now, pinggan ini pun saya suka dia punya bentuk dia, saya suka dia ada depth sedikit, tetapi masalah tentang pinggan ini adalah dia terlampau kecil. Yes, bila kita masukkan makanan kita di dalam, dia akan nampak sempit. Saya rasa pinggan ni memang sangat-sangat sesuai sebab dia cukup luas, dia cukup besar dan juga color dia cantik. Ya, dia tak gelap sangat, dia tak terlampau cerah, dia ada design yang tak nampak bosan. So bila kita masukkan makanan kita ke atas atau letakkan makanan kita ke atas, dia betul-betul akan menonjol. Okey, sekarang kita pun dah siap masak semua komponen-komponen yang kita perlukan untuk kita punya hidangan ni. Now, ayam saya nak bukakan dia punya tali. Ya, so gunakan gunting dan guntingkan tali ni dengan elok-elok. Kita tak nak koyakkan kulit dia sebab kulit dia cantik. Okay? Kalau kita koyakkan kulit dia, nanti sia-sia je kerja kita keras-keras ni. Yeah? All the hard work. There we go. Gently remove all that string. Look at that. Nice. Okay? So, saya akan trimkan ayam ni sedikit. Belah hujung. Okay, dan biasa part-part ni adalah chef yang makan. Ya. Sebab itu orang kata part-part yang kurang lawa lah. Ya. So dalam penggayaan makanan ni kita cuma memberikan ya part-part yang paling cantik sahaja. Ayam potong. There we go. Ayam kita dah potong, kita boleh ketepikan pinggan. Okay, so tentang penggayaan makanan, seperti mana saya kata tadi, kita tak nak bubuh makanan itu berselera. Okay, so ini sesuatu yang kita kena banyak rujukkan kepada cara-cara orang menggayakan makanan-makanan diorang. So apa saya akan buat adalah saya akan bubuhkan mashed potato di belah bawah, ayam tu di atas mashed potato dan bahan-bahan lain di sekelilingnya. Okay, mashed potato kita nice and creamy. Letakkan sikit di bawah, tengah-tengah, dan kita boleh gunakan sudu untuk membuatkan design seperti ini. Tarik. Okay, so kita nampak dia ada macam
longkang. Longkang. Dia ada valley. So di sos kita nanti kita akan tumpukan di belah sini. So bila kita masukkan sos pun dia tak akan berterabur merata-rata dan membuatkan makanan kita nampak selekeh. Alright. Ayam. In. Broccoli kita. Ya, daripada kita letak je brokoli macam ni. So, apa kata kalau kita berdirikan dia akan nampak different sikit. Ya, dia akan nampak macam ada art ya kepada ni. Penggayaan makanan ni dia semua tentang art. Cara kita melihat makanan kita, cara kita design makanan kita supaya bila kita hidangkan nanti, orang yang menerima makanan tu akan nampak wow, cantiknya. Ya. Tomatos. 1, 2. Now, sos. Ya. Seperti mana saya kata tadi, sos ni kita bukan tabur je merata-rata. Dia kena ada art dia kena ada creativity di mana kita bubuh sos. Okay? So setengah orang dia suka bubuh sos di bahagian luar, tapi macam saya design mashed potato saya tadi, dia ada macam valley dekat bawah. So saya akan bubuhkan sos dia di tengah-tengah. Alright, di luar sedikit supaya orang nampak ada sos. There we go guys. Ini satu resepi chicken chop yang walaupun bajet ni sebenarnya bawah daripada RM10 pun, tapi kalau kita ada experience dalam penggayaan makanan, kita boleh menggunakan bahan yang murah untuk membuatkan sesuatu hidangan yang nampak wow, macam 5 star. Ini sekarang masa yang saya sedang menunggu-nunggu. Itulah masa untuk makan. Alright. Oh, dia punya bau ayam tu memang sangat-sangat sedap lah. Dia bau ayam goreng. You know, it's so tasty. First of all, saya nak try sedikit mashed potato ni. Smooth, creamy dengan cream dia, ada parmesan cheese, aromatic. Sangat-sangat enak. Ayam dia pula sekarang. Ya, potong sedikit ayam dia. Potongkan ayam dia. Bubuh sedikit mashed potato dekat atas. Bye. So good. Memang sangat-sangat sedap. Ya. Kita bubuhkan try broccoli dia sikit. Guys, memang sangat-sangat sedap. So, sekarang saya dah menunjukkan anda cara-cara untuk masak sebagai seorang chef dan cara-cara untuk menggayakan makanan secara pro. Ni sekarang saya nak menunjukkan anda cara-cara untuk merakam resepi video. Sebab cantik di mata harus cantik di skrin. Jom. Alright, so ini segmen cantik di mata, cantik di skrin, di mana saya menunjukkan anda cara-cara saya merakam sebuah video resepi. Okey, pertama sekali barang-barang yang kita perlukan adalah tripod, lampu, mikrofon. Nah, mikrofon ni adalah optional. Kalau anda tak ada mikrofon, jangan risau sebab kamera kita pun ada mikrofon juga. Kamera. Tak kiralah kamera phone ataupun kalau anda ada digital camera. Alright, so itulah semua barang-barang yang saya gunakan untuk merakam sebuah video resepi. Jangan risau kalau anda tak ada semua barang itu, asalkan ada kamera. Okay, itulah yang paling penting untuk merakam video resepi. Alright, so sekarang kalau barang-barang tu semua dah sedia, jom kita mulakan. Alright, pertama sekali dalam membuat sebuah video resepi adalah menentukan lighting. Lighting memang sangat-sangat penting ya. Itu akan memastikan yang subjek ataupun wajah kita cukup terang. Kalau anda ada lampu untuk shoot, paling bagus, tapi kalau tak ada pun jangan risau. Suasana kita pun ada lampu ya. Kat rumah kita ataupun gunakan cahaya matahari boleh juga, tak ada masalah. Kedua adalah posisi lighting kita. Kita harus memastikan yang subjek kita sentiasa menghadap ke arah lampu. Kalau lampu kita di belakang dan kita cakap ke depan, wajah ataupun subjek kita akan gelap.
So, pastikan lampu di belah depan. Yang kedua adalah posisi kamera. Kita harus menentukan jarak yang sesuai. Kalau kita jauh sangat daripada kamera, kita akan nampak satu dengan latar belakang kita. Subjek kita tidak menonjol. Kalau kita dekat sangat, kita tonjol lah sangat kan. Itu pun tak cantik, tak nampak pun latar belakang kita. Ini adalah position yang paling sesuai di mana anda nampak latar belakang yang cantik itu dan juga kita ataupun subjek kita masih stand out ataupun menonjol. Alright, so lighting pun dah settle, posisi kamera pun kita dah settle. Sekarang kita masuk ke cara-cara membuat sebuah video resipi. Okay, setiap video perlu ada intro yang power sebab 5 saat pertama dalam video anda adalah 5 saat yang paling penting untuk menangkap perhatian penonton kita supaya mereka menonton sampai akhir. Okey, cara-cara untuk membuat satu intro yang power adalah pertama sekali gaya penyampaian kita. Kalaulah kita cakap macam ni, hari ni saya masak apa-apa, memang penonton tidak akan ada minat untuk sambung menonton. So, gaya penyampaian kita perlu penuh dengan semangat. Alright? Cara cakap kita, mata kita kena buka, senyum. Cara-cara itu untuk menangkap perhatian penonton. Dan kedua adalah memberikan penonton isi kandungan secara ringkas supaya mereka tahu apa untuk look forward to. Intro kita pun dah settle. Sekarang saya akan menunjukkan anda cara-cara saya merakam bahan-bahan masakan saya. Okey, ingat tadi kita cerita pasal lighting. Di sini saya ada tingkap yang ada punca cahaya matahari. So saya menggunakan cahaya ni untuk cerahkan saya punya bahan-bahan masakan ni. Okey, itu sangat-sangat penting. Yang kedua adalah angle. Okey. So, kita ada option untuk ambilkan top angle, tapi kalau saya gunakan top angle ni anda boleh lihat di bawah ada bayang-bayang. Okey, dan bayang-bayang ni tak cantik lah. So, saya akan menggunakan side angle begini. Ya, dengan menggunakan side angle saya nampak dia tak ada bayang, semua bahan-bahan nampak clear ya, dan juga menyelah sebab punca matahari ini, punca cahaya ini cukup terang untuk cahayakan ataupun cerahkan semua bahan-bahan yang kita nak tunjukkan. Ataupun kita boleh gunakan moving shot. Ya, kalau kita nak gunakan moving shot, kita kena pastikan yang tangan kita cukup stabil dengan gerakan macam ni. Gerakkan ke depan supaya penonton dapat lihat segala bahan-bahan yang kita gunakan. There we go. Alright, so itulah cara-cara yang anda boleh merakam bahan-bahan yang anda nak gunakan untuk masak. Alright, so sekarang cara untuk kita nak set up supaya kita boleh merakam proses kita memotong bahan-bahan kita. Anda boleh lihat sekarang kamera saya dah menghala kepada chopping board itu so that apa-apa yang kita letak tengah-tengah chopping board sekarang menjadi the center ataupun focus point. Misal kata kalau saya ambil brokoli ini, saya letak di tengah-tengah chopping board, kita nampak dia betul-betul di tengah frame kita. Dan pasal jarak ataupun pasal distance, kalau jauh sangat kita boleh just zoom sedikit supaya sekarang dia nampak lebih macam watak utama. Subjek kita nampak lebih menonjol. Okey, so kita sekarang nak masuk ke bab memasak. Alright, so anda lihat saya pun dah menukar posisi kamera saya daripada depan sini tadi yang fokus kepada chopping board. Sekarang saya dah mengubah kamera ke top angle sedikit supaya kita punya penonton ya nampak apa yang ada dalam periuk. Tujuan ni adalah untuk memberikan view yang jelas kepada penonton kita tentang apa yang kita sedang buat pada setiap proses. Okey. So sambil saya sedang menunggu masakan tu masak, apa saya selalu suka buat adalah untuk merakam sedikit shot-shot tambahan atau dikenali sebagai B-roll. Ya, ini akan membuatkan kita punya video ni nampak lebih professional atau nampak lebih menarik. Okey, kita boleh gerakkan kamera, nampakkan apa yang sedang berlaku di dalam pot. Ya, gerakkan kamera sedikit, shot-shot yang kreatif, shot-shot yang menarik. Ya, boleh nampak api sikit naik ke atas. Nampak apa yang berlaku dalam pot. There we go. Nice. Lepas tu sama dengan ayam pula, kita boleh masuk macam ni, nampakkan dia tengah berenang dalam air yang panas itu macam jacuzzi. Alright, so sekarang kita dah siap masak dah dan
saya nak menunjukkan anda cara-cara untuk membuat beauty shot makanan, ya, ataupun shot-shot yang akan membuat penonton bila tengok je mereka memang terliur lah. Alright, so apa saya suka buat selalu adalah saya suka ambil beauty shot daripada angle yang rendah, sebab penonton ataupun orang bila nampak makanan selalu tengok makanan dari top view. Bila kita memberikan view yang rendah, itu memberikan view yang baru kepada penonton yang lebih menarik. Okey, kita ambil kamera kita dan dengan perlahan-perlahan bergerak mengikut same angle, ya, of the plate supaya mereka nampak view yang rendah. Boleh ke sini, boleh ke sana. There we go. Look at that. Ataupun kita boleh juga biarkan kamera atas meja dan kita pusingkan pinggan dengan pelan-pelan. Fantastic. So itulah beberapa cara untuk membuat beauty shot, ya, yang sedap. Yang sedap. Supaya makanan tu nampak sedap lah. Okay, so kita dah selesai merakam apa yang kita perlu rakam. Sekarang masa untuk kita buat editing ataupun suntingan. Okay, saya edit di atas phone saja. So anda boleh download aplikasi editing di dalam phone anda. Ya, aplikasi yang saya gunakan adalah InShot. Okay, so tekan InShot application, video, dan kita boleh import footages ataupun rakaman-rakaman yang kita nak sunting ni. Seperti misal kata saya ambil yang ni, ya, dan saya nak joinkan dengan footage ni. Import, there we go. Dan di sini kita boleh lihat dua video ni pun telah di stitch together ataupun telah di join. Okay, now time untuk kita pilih part-part yang terbaik sahaja. Okay, so cara dia senang. Kita tarik kepada ni semua belum sedia ni, kita buang. There we go. We start here, play, check, cantik. Okay, dan next on we go to the next video ataupun we go to the end part. Okay, klik, kita tarikkan kepada part-part yang tak elok, semua kita buang. Alright, there we go. Nice, stop here. Okay, so we can have a look at this video. There we go. Nice, to the end. Cantik, dan dia akan join kepada video yang kedua. Tapi sebelum dia join, transition. Transition adalah sesuatu yang membuatkan dari video yang pertama kepada video yang kedua dia nampak lebih smooth lagi. So klik transition, misal kata gunakan yang ni, kita boleh lihat. There we go. Wah, macam magic. So tekan. Dan kita boleh lihat transition dia. So same thing, kita potongkan part-part yang tidak nak dan tinggalkan part yang terbaik saja. Repeat this process sampai video kita lengkap. Bila dah lengkap, tekan save. Itu sahaja. Okay? Alright kawan-kawan, sampai sini saja modul kita hari ini. Saya harap anda akan menggunakan apa yang anda pelajari hari ini bukan setakat dalam pertandingan memasak ini sahaja, tetapi untuk masa yang akan datang juga. Mana tahu kalau anda nak jadi chef ke? Alright, saya nak mengucapkan selamat berjaya kepada anda semua dalam pertandingan ini dan jumpa lagi. Ciao. Woohoo! Balik kampung.